Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada rasa macam nak bagi ucapan anak bulan kelihatan. Songkok je tak adjust. InsyaAllah Ustaz, malam ni adalah malam terakhir selepas 38 hari kita bersama-sama. Tidak bermaksud PKP dah habis. Tidak. Tetapi kita rasa it's probably time untuk kita, untuk kami dan anda fokus untuk apa yang perlu dibuat sepanjang Ramadan. Ada banyak adjustment yang kita kena buat. Yang kita ada tarawih insyaAllah, dan mungkin semua buat di rumah masing-masing. Tapi saya rasa itu fokus yang bagus dan fokus kepada baca Al-Quran insyaAllah untuk bulan Ramadan. Nevertheless, kita masih lagi meneruskan Rishop masih lagi meneruskan Mega Live setiap pagi. Setiap pagi insyaAllah 10 pagi setiap hari, sebab dia menjadi inspirasi kepada orang untuk bisa sharing. Dan kita akan relive balik setiap malam, mungkin 10 malam, 9:30 10 malam kita tengah buat adjustment, relive balik, ulang tayang balik insyaAllah, bermula daripada hari Jumaat insyaAllah. Malam ni kita ada banyak tetamu yang istimewa Ustaz. Semalam pun istimewa, malam sebelumnya pun istimewa, malam ni pun istimewa. Malam ni ada kisah orang yang tak boleh beroperasi langsung PKP, total zero sales. Tapi Allah nak bantu dia. Dalam masa yang singkat dia capai 100,000 lebih dalam masa beberapa hari. Dia adjust sikit. Kalau dia down, dia akan terus down. Baguslah untuk kita tengok betapa berniaga ni Ustaz, dia memerlukan keyakinan yang tinggi dengan Allah. Dia perlukan keyakinan tinggi dengan Allah, perlu pergantungan yang kuat dengan rezeki dia, dengan kekuatan keyakinan kepada dia, dan memerlukan kita banyak connection dengan dia. Bukan pasal untuk perniagaan tu semata-mata, tetapi dia meruntun hati kita ni, perlu yakin betapa benar-benar rezeki betul-betul datang, gerak semuanya datang daripada dia. Of course kita berusaha, tapi usaha kita tu perlu bergantungan kepada dia. Itu yang banyak mengajar saya sepanjang saya berniaga. Jatuh bangun, jatuh dan bangun, jatuh dan bangun, sepanjang daripada 1998, dan gagal banyak tahun, kemudian bangkit balik, jatuh lagi, bangkit balik. It was a challenging process, dan apa yang saya belajar itulah dia. Kita tak boleh, bukan setakat berniaga lah, dalam kehidupan ni kita tak boleh lari daripada dia. Kita lari daripada dia, umpama macam dia lari daripada kita. Dia lari tu maksudnya dia rentap banyak benda daripada kita. Dia pergantungan, especially kalau kita berniaga. Sebenarnya perniagaan tu Rasulullah SAW sendiri peniaga kan? Betul. Peniaga. Saya share dengan Titan hari ni. Pagi tadi, awal-awal pagi saya share tentang business model Rasulullah SAW. Kita cerita tu nanti, insyaAllah kalau saya ingat. Sangat menarik. Dia dididik, cara Allah didik dia adalah dengan berniaga. Selain daripada menggembala kambing, belajar handle manusia. Kita pernah cakap pasal handle manusia dengan kambing ni tak adalah sama, tapi susah dia lebih kurang macam tu lah susah dia. Kambing tu lagi susah, manusia tu mungkin lebih baik sikit, insyaAllah. Jadi kita boleh belajar daripada proses apa yang sirah Rasulullah SAW tu. Kalau kita belajar, kita akan dapat banyak iktibar tentang didikan yang Allah bagi pada dia. Potentially adalah didikan yang kita boleh adapt atau gunakan dalam kehidupan kita. Kan, mengambil kambing mengajar dia tentang leadership and management. Kan, managing yang tak faham bahasa ni. Kan, so which is not easy. Faham bahasa sebenarnya kambing ni. Kan, tak senang. And then dia berniaga, dia berdagang. Atau buat berdagang hari ni tentang something lah. Okay, nanti saya cerita. Tapi banyak tahun dia berdagang. Kemudian sebelum dia diangkat menjadi Rasulullah SAW. Jadi kisah dia tu, apa yang saya boleh katakan perjalanan saya adalah saya belajar banyak tentang perjalanan Rasulullah tu dan ambil iktibar betapa keyakinan sangat penting. Malamnya kita kena banyak sujud kepada dia.
siangnya kita kena banyak buat dan serah kepada dia. Malam kita kena sujud, kita mohon kepada dia supaya Allah bantu dalam apa saja yang kita buat. Tapi siang ni bila kita buat, dalam keadaan hati kita ni tetap bergantungan kepada dia. Kita boleh guna semua jenis strategi, kan? Pun boleh tentu dia bagi. Apatah lagi tak ada strategi. Lagi teruk. Kan? Selalu kata tak apa-apa, kita buat tahajud je. Tak cukup Ustaz. Tak boleh. Kan? Itu dah fahaman lain tu. Kan? Salah tu. Jadi Wallahualam, saya harap bacaan ratib al-atas ni, kalau kita tak ada semua benda, kita tak sempat nak buat semua benda lain. Tak sempat nak khatam Quran tiap hari. Hebat tu Ustaz. Kan? Tak sempat nak solat jaga. Tapi kalau tak ada amalan-amalan lain yang kita nak istiqamah, kalau kita nak pilih, kita boleh pilih ratibul atas. Sebab dia, bagi saya, dia adalah amalan yang guru saya ajarkan saya ketika saya diuji dalam perniagaan dan kehidupan beberapa tahun lepas, dan saya rasai barakah dia. Barakah amalan zikir-zikir petikan-petikan daripada Al-Quran tu. Dan saya rasa yang lebih utama adalah, selain daripada itu, adalah istiqamahnya dalam pelaksanaan tu, insyaAllah. Sebab guru saya pesan, bila amalkan ratibul atas ni, ayat-ayat dalam tu, kalau kita baca, kita boleh tengok makna dia kan. Allah dirikan pendinding. Sebab tu sehingga kita buat himpunan ni. Kalau siapa pernah datang kelas saya, kita bagi buku ni free. Apa ni, kalau dia derma tabung untuk kebajikan kita, derma lah. Buku is free, kita bagi kepada mereka bila datang kelas. Kemudian buku ni saya buat, itulah tajuk dia, Himpunan Amalan Pesanan Habib. Sebab ini apa yang Habib guru saya ni ajar saya. Baca ni. Lepas tu dia tulis, disusun oleh saya, saya susun. Ini apa yang diamalkan, apa yang disuruh. Lepas tu saya sharekan dalam kelas, dan jadi amalan mereka. Siapa yang buat, dia dapat lah. Siapa yang tak buat, guru saya cakap, siapa yang mengamalkan ni tak perlu ijazah. Siapa yang mengamalkan ni, dia akan jumpa rahsia dia. Tanpa dia sedari. Dia akan jumpa. Dia mungkin sedar tak sedar, dia akan jumpa rahsia dia. Jadi ni amalan yang bagi saya, saya sebut dengan ada seseorang cakap tadi, cakap ada communication dengan saya. Ada satu titan, kata amalan ni. Saya cakap ni amalan para wali. Para wali kekasih Allah. Dan orang yang Allah muliakan. Kalau orang tu dimuliakan sebab dia amal salah satu dia amalan ni, apa kita nak buat? Dan kita amalkan lah, kita tak boleh buat semua. Ambil lah satu dua benda, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung malam ni. Panjang pula semalam terakhir, kan? Untuk kita baca bersama. Insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ustaz, kata Ustaz malam ni. Alhamdulillah, Allah istiqamahkan kita sampai 38 malam. Alhamdulillah. Dan ini semua antara hikmah daripada PKP MCO ni, yang mana kita tak sangka pun kita boleh baca berjemaah selama ini, membaca satu bacaan kumpulan zikir dan ayat Quran yang dikumpulkan oleh Habib Abdul Rahman Al-Atas untuk tempoh yang lama. Dan saya pun alhamdulillah dah berjaya untuk daripada buku 25S tu. Dan malam ni saya nak kongsi daripada yang terakhir ataupun lebih dikenali sebagai Sifu. Lalu waktu saya belajar dulu pun di Afrika Selatan, di South Africa, ustaz saya selalu kongsikan perumpamaan. Itulah manusia apabila, walaupun badan dia sendiri, dia lebih kenal badan dia, apa dia makan, apa yang dia boleh makan, apa yang tidak. Tapi manusia apabila dia sakit, dia akan lebih selesa untuk jumpa dengan dia punya doktor peribadi. Sebab dia tak perlu untuk mula balik proses daripada awal. Macam mak saya pun yang baru-baru ni sakit. Saya pun kata, kenapa tak nak pergi doktor ni? Tak nak, nanti kena buat check up balik daripada awal. Mula daripada kosong. Dia nak pergi dengan doktor yang dia kenal. Lalu manusia, walaupun dia lebih kenal badan dia lebih tahu badan dia apa, fungsi dia dan lain-lain. Tapi bila dia nak berjumpa dengan orang yang boleh baiki dia ataupun elokkan dia ataupun untuk rawat dia, dia lebih suka kepada yang kita kenal sebagai doktor peribadi. Lalu sebenarnya atau yang dia biasa. Atau yang dia dah biasa, betul dok. Kalau orang biasa maksudnya doktor yang biasa, klinik tu je, doktor tu sahaja.
walaupun dia terpaksa pergi jauh, pergi rentas negeri dan lain-lain, dia nak jumpa dengan doktor tu, dia tak nak pergi jumpa dengan doktor yang lain. Lalu sebenarnya dalam agama, kita walaupun kita belajar banyak macam mana sekalipun, sebenarnya kita tak boleh nak faham keseluruhan agama. Terlalu banyak nas Al-Quran dan hadis yang ada. Lalu sebab itulah datangnya istilah untuk setiap daripada kita adanya orang bimbing kita. Yang mana istilah itu sebenarnya dipanggil sebagai mursyid, ataupun dipanggil sebagai pembimbing, ataupun dipanggil sebagai murabbi. Sebenarnya bukan sekadar untuk orang yang ambil tasawuf sahaja. Setiap orang dia perlu ada pembimbing dia, untuk bimbing dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab itulah setiap daripada kita kena cari pembimbing yang betul-betul. Banyak orang dia ambil pembimbing sekadar orang itu dia pandai bercakap, tetapi dalam masa yang sama dia memburukkan orang lain ataupun mengata buruk tentang sesuatu yang lain. Lalu itu bukan sikap Nabi SAW. Kita nampak Nabi SAW pun tak pernah bercakap buruk tentang Abu Sufyan, walaupun itu seteru Nabi. Sampailah akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, tak pernah bercakap buruk pasal Hindun, isteri Abu Sufyan. Walhal isteri Abu Sufyan tu makan isi dalaman pakcik Nabi SAW. Lalu kita dalam bab untuk memilih pembimbing, ataupun dia panggil sebagai the power of sifu, kena pilih pembimbing yang, bahasa saya mentor. Mentor, betul dok. Sebagai mentor yang betul, kena ada pembimbing yang betul dalam bab agama semestinya. Dan begitulah juga macam dok selalu sebut dalam bidang perniagaan. Orang yang mana dia tak pernah buat sale, tapi bila dia ada mentor yang betul, dia ada guide, ada pembimbing, ada orang yang dah pernah lalu jalan yang sama, boleh tunjukkan dia. Lalu sebenarnya manusia ini dalam apa pun dia perlukan pembimbing. Dan itulah yang dok sebut sebagai the power of sifu. Dalam bahasa Arab dia murabbi, mursyid. Cumanya kadang-kadang bila kita sebut dalam perkataan bahasa Arab, orang jarang dengar, dia dah kata ajaran apa. Dia tak boleh relate. Tapi sebenarnya itu mursyid, murabbi, pembimbing, ataupun orang yang boleh tunjukkan kita, ataupun mentor, ataupun sifu. Dan itulah sebenarnya setiap orang, macam contoh dok selalu share yang mana yang saya selalu pegang tu, pemain terbaik dunia pun, walaupun any sport, pemain terbaik dunia yang mana gaji dia lebih banyak daripada jurulatih dia, pun dia perlukan jurulatih. Walhal dia dah pemain terbaik, mungkin dia rasa dia boleh main lagi power daripada jurulatih, pun dia perlukan jurulatih. Padahal jurulatih tu mungkin gaji lebih rendah daripada dia, trofi lebih kurang daripada dia, tapi kerana dia boleh membimbing, dia dah pernah lalu jalan tu dan dia tak nak pemain tu buat kesilapan yang sama seperti dia. Maka kat situ kita nampak pentingnya untuk ada pembimbing dalam kehidupan kita. Kita ada pembimbing dalam sport, ada pembimbing dalam urusan apa pun. Nak belajar masak kek, betul, masak kuih, betul, kita boleh belajar sikit-sikit. betul. Tapi kalau kita ada orang yang betul-betul mahir dan faham, Betul. dia boleh bawa kita dan ajar kita sampai complete, Betul, the whole thing. Betul. Jadi saya Ustaz bagi analogi yang sangat tepat. So, mak saya pun sama, dia hanya ada satu doktor. Mungkin ada 2-3 doktor lain, tapi dia ada satu doktor yang memang dia refer khusus tentang masalah tertentu. Masalah jantung dia ada satu doktor ni. Kalau dia pergi tempat lain pun dia terpaksa pergi balik doktor ni. Sebab betul, sebab dia kena check balik, Betul. dia kena cerita balik. Betul. Dan orang tu belum tentu lagi faham jenis makcik ni atau mak saya ni. Jadi challenging lah kat kita. Jadi kita nak kena restart. Sedangkan mungkin dia dah buat satu proses, satu fasa dah, tiba-tiba dia kena fahamkan balik. Itu dah buang masa. Jadi saya kalau boleh relate tentang the power of sifu ni, sebab saya mungkin betul, dok lebih tahu sebab dok yang tulis. Saya tulis. Saya suka bagi contoh. Kalau saya boleh simpulkan pada 3 contoh lah, saya cuba. Kalau saya boleh sempat. Yang pertama, saya dulu sekolah Cina. Saya sekolah Cina. Mungkin sekolah agama pun sama. Sekolah lain pun mungkin sama. Di sekolah Cina, saya ni dulu belajar Kung Fu. Wushu. Tak adalah lama, tapi kejap tu belajar Wushu. Dan saya suka tengok cerita Cina. Jackie Chan masa tu, Jet Li. Dan Jackie Chan punya movie selalu bagi point tentang sifu ni. Story dia akan always tentang betapa pentingnya kau dengar cakap cikgu dan sifu dan ikut je. Dalam fasa-fasa dia belajar tu, cikgu dia suruh buat something. Ada satu
Karate Kid yang baru kita jadi guru pun sama. Dia suruh bersihkan tingkap, Betul. dia suruh mop lantai. Betul. Yang budak ni kata, kau ni nak ajar aku kungfu ke nak suruh aku jadi cleaner? Sama juga dengan masa cerita Jackie Chan dulu. Kungfu master, drunken master semua. Dia suruh buat benda-benda yang pelik-pelik, angkat tong mula-mula. Lepas tu dia tak nak, dia lari. Dia pergi cari orang lain. Masalahnya orang lain cuba nak ajar shortcut. Tapi shortcut tu tak dapat the foundation yang betul, yang kuat. Dia macam umpama kau ada guru yang terbaik, Betul. kan, kau tak nak, sebab kau tak nak lalu proses ni, kau nak cari yang shortcut yang boleh complete semua dengan ni, tapi kau tak dapat yang terbaik. Tu umpama dia. Jadi itu satu contoh. Macam mana saya dengan Sifu, perkataan Sifu ni saya sekolah Cina, saya memang faham bab Sifu sebab saya memang belajar kungfu, saya memang ditorture, saya memang ada pembimbing Sifu yang guide saya masa saya belajar. Dan masa ada wushu ataupun daripada segi pelajaran. Itu contoh pertama saya nak bagi. Contoh kedua saya juga adalah biasa je, saya bermain table tennis, pingpong, saya wakil sekolah. Bukan wakil negara, bukan, belum lagi masa tu, tak sempat Zat. Kalau tak ada masa tu SRP mungkin saya sempat jadi wakil negeri atau wakil negara. Saya sangat suka pingpong, table tennis. Sama juga, saya juga ada coach dan banyak kali saya cuba lawan coach saya dan saya tak dapat perform. Saya macam nak cari style sendiri, saya pergi belajar, petang-petang saya pergi cari orang lain, ajak praktis. Coach saya dah ajar macam ni, tapi saya praktis kat luar ni saya tak nak praktis tu, saya praktis lain. Jadi saya tak dapat form, we call it top form. Top form ni bila you bermain dalam keadaan yang the best state. You tahu you macam bola datang macam mana pun, you pejam mata pun you boleh layan. Tapi sebab praktis tu tak betul, ketika praktis tu tak buat dengan baik, jadi bila main betul-betul tu, sampai habis dah kalah ni, nanti coach tanya, kenapa kau tak ikut apa benda yang kita buat? Kan? Sebab betul dia cakap saya, sebab kau punya kelemahan apa? Dia beritahu saya, kelemahan kau adalah ni, sebab tu aku suruh kau buat macam ni. Kau ni senang macam tepat, senang gabra. Orang nampak badan body language kau, bila dia attack kau tak boleh nak, ni contoh lah. Jadi musuh senang tangkap masalah kau. Jadi sebab tu aku suruh kau buat macam ni. Faham tak? Tapi dah lambat, dah kalah. Betul. Itu saya punya pelajaran yang saya tak dapat pergi sekolah, lepas tu saya tak dapat pergi negeri. Itu mistake saya. Saya nak cuba bawa style saya padahal saya dah praktis saya kan. Itu contoh kedua. Kenapa saya sangat faham pasal coaching ni. Sebab saya pernah buat kesilapan besar pada waktu tu. Itu yang cerita kedua. Cerita ketiga adalah cerita macam mana saya naik Gunung Ledang. Ni panjang cerita ni, saya cuba pendekkan. Ni journey saya. Saya ambil belajar UiTM. Rumah saya duduk luar dekat Jementah. Rumah semua private lah, kawan-kawan apa semua. Ni final year dia bagi duduk luar. Setiap pagi saya buka pintu, saya akan nampak Gunung Ledang. Jadi hati saya cakap, kalau saya graduate ni, saya habis ni, saya nak pergi naik Gunung Ledang. Saya cakap gelak-gelak. Lepas tu betul-betul habis exam, dia orang betul-betul cakap, kata nak naik Gunung Ledang. Lepas tu beberapa orang ni kita macam, okey jom. Ni Ustaz, kita orang tak pernah naik mana-mana gunung, tak pernah panjat, bukannya tim apa, bukan kurikulum adalah masuk hutan. Saya dulu Sabena ni macam lebih kepada leadership, asas bina negara, di bawah Biro Tata Negara punya training. Jadi saya lebih kepada leadership, belajar bercakap, communication, tapi tak pandai bercakap. Saya tak pernah bercakap ketika Sabena tu Ustaz, kecuali dipaksa. Saya memang tak suka bercakap dulu, asal dia. Kemudian, long story short, kita nak panjat Gunung Ledang ni yang tak pernah training ni Ustaz. Tidak ada seorang pun yang pandai panjat gunung, kecuali seorang ni dia kata dia pernah masuk pengakap, itu pun pandai ikat tali. Itu salah seorang. So kita berapa orang? 4 orang tak salah saya. So kita pun dengan semangatnya, betul kita tanya lah orang, tak kerti kan, nak naik ke mana? So dia kata boleh naik dekat belah Sagil, belah Johor, atau naik belah satu lagi, belah Asahan, belah Melaka. Lepas tu tanya mana yang satu senang, kita nak senang kan. Dia kata kalau belah sini dia macam jauh sikit perjalanan, kita dah boleh nak shortcut kan. Dia kata ni naik mencabar sikit tapi straight, macam tu lah. Tapi taklah straight sangat, dia macam tak seteruk yang macam ni tadi. So kita pun dengar cakap tu, yang kita pun tak tanya bila kau naik last. Betul. Faham tak? Salah. Kita je tanya-tanya je, kita pun tak pernah tanya. Kita sampai sekarang saya tak pernah tanya, terfikir. Kita tanya salah orang ni. Kan? Dia macam cakap je, kau di belah sana lah, kawan aku cakap. Faham tak? Kawan aku cakap. Kita ni kan bangang, suka cakap kawan punya kawan.
Jadi kita pun ikut. Jadi long story short, saya balik Melaka, dia balik Melaka rumah mak saya. The next hari tu, hari Jumaat pagi tu, awal subuh, dia kata kena pergi pagi. So kita orang awal lagi keluar, solat subuh dekat kaki gunung. Kita orang sampai, adalah panjang cerita dia, tapi saya pendek kan. Saya cuba nak pendek kan. Adalah tengah-tengah doa ni, gelap-gelap ni, kereta ni macam kereta kancil lah. 4 orang so sempit ni. Tak bawa apa Ustaz. Tak bawa ransack, tak ada apa. Kita tak tahu bawa apa. Bawa badan je dengan bawa botol air. Tu je kita ingat dengan makanan. Ini paling penting Sultan. Memang bangang Ustaz. And then tiba-tiba ada tengah-tengah bawah ni ada benda lalu bom. Habis hutan Ustaz. Betul yang seorang ni cakap, ni tanda tak baik ni, tanda tak baik ni. Kita suka macam tu. Kan? Ni tak bagus ni. Kita batu pusing ni. Jumaat pagi, malam Jumaat Ustaz. Jumaat pagi kan. Ni tanda tak baik ni, pusing seorang. Lepas tu saya cakap, kan dah sampai nak pusing kan. Dia bilang kita try positif, semangat kan. Dah sampai dah nak pusing, dah penat pagi bangun. So sampai kat situ, kita tak tahu mana satu kaki gunung Ustaz. Kita tak tahu mana satu kaki gunung. Kita nampak situ ditulis keasahan. Kita nampak dah ni, depan ni dah gunung, bukit. Dia kata macam ni kawasan macam kawasan dia lah, kawasan tapak permulaan dia. So kita macam parking kereta, kita pun macam kita naik sini lah. So naiklah Ustaz, dengan semangatnya naik. Lepas sarapan tu dah start, naik. Semangat ni bagus Ustaz. Semangat ni bagus Ustaz. Semangat ni kalau tak ada ilmu ni bodoh Ustaz. Betul. Saya naik ni tak sampai 15 minit, kaki saya dah kebas Ustaz. Saya dah, dia macam ni Ustaz. So saya dah start pegang, baru 5 minit. Setengah jam. Dah macam berat je kaki ni semua. So naik. Ni tak ada siapa tahu ni Ustaz. Main track je, nampak dia macam ada track ikut. Dah naik. Dekat berapa jam lah saya ingat. Kaki pun dah tak boleh nak lagak dia, tapi malu kan nak cakap. Kita semua budak lelaki kan, kena nak cakap balik. So jalan ni. Jalan sampai ke atas. Lepas tu lalu satu kawasan ni, ada batu-batu. Ke depan ni macam batu sikit. Dia banyak batu, dia tak ada tempat pegang dah. Ustaz, kaki ni dah kebas Ustaz. Okay. Hujan turun. Dia memang macam Hindustan masa tu. Hujan turun pula. Sekarang nak buat apa sekarang? Nak turun tak tahu berjam dah. Betul. Nak naik ni macam mana? So kita cuba juga. Cuba tu tergelincir. Start darah-darah. Sampailah dekat level pertama ni. Masa tu dah start macam pusing ke tak boleh pusing. So tengah-tengah duduk ni, tengah berehat sekejap, pakcik ni bawa tong gas naik. Tong gas tau. Dia lalu. Macam gila ni. Macam orang-orang tempatan situ, orang asli macam tu lah. Pakcik. Dia tanya, kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Nak panjang gunung ke? Kau salah tempat ni. Okey, tak apalah, tak pergi. Pakcik nak pergi mana? Pakcik nak hantar barang ni, ada orang minta atas barang. Kau patut ni, betul lah jalan macam mana. Kau kena turun depan ni, lagi susah ni, jalan kau ambil ni susah. Kau kena lalu macam mana lah, ada slope, ada turun bawah lagi apa semua. Kalau pakcik nak pergi belah sini, orang tu ada buat camping, benda kat sana. Pakcik nak turun, ada banyak lagi nak bawa ni. Barang ni bawa nak naik. Berapa kali pakcik naik saya? 3-4 kali je. Okey, tak apalah, sebab pakcik tu pun jalan. Kita pun ikutlah apa yang ni, cubalah jalan. Dengar cakap pakcik ni, kan? Pakcik ni jalan. So kita ikut, betul jumpa apa dia cakap ni, yang lebih susah, lebih payah apa semua. Lepas tu, inilah time keputusan kena buat Ustaz. Decision time. Tanya 4 orang ni duduk, kita kalau teruskan ni, tak ada kita hilang sesat atau kita disesatkan. Disesatkan. Kita ni dah habis dah ni. Masa tu dah dekat, dah tengah hari. Tak kisah soal Jumaat Ustaz. Kan, tengah hari. So, macam-macam, pusing. Ni hujan ni Ustaz, hujan rintik ni. Rupanya Ustaz, naik ni susah. Turun lagi susah Ustaz. Betul, licin. Sebab dia hujan licin, dia mengelusur. So di tangan kita ni adalah pegang benda macam mengelusur, kita apa macam tu tau. Dia lagi bahaya Ustaz. So nak kena tahan berat apa semua, tak adalah ringan masa tu, berat lagi. Jadi itulah proses yang teruk lah. Sampai dekat bawah, jumpa satu tim ni, dia baru turun. Dia dah berapa hari. Cakap, korang ni bagaimana? Tuan nak naik, cerita lah ni. Kau patut naik daripada sana. Ada satu tempat lain dia tulis situ, tempat gate masuk dia. Kat situ ada tapak dia kata. Ada siap. Ada tapak dia dan trekking dia lebih cantik dan ada tali-tali lagi senang.
Dah turun ni Ustaz. Betul. Masa tu nak bunuh siapa sekarang? 4 orang ni nak bunuh siapa? Betul. Itulah lesson yang saya boleh belajar Betul. pada waktu tu. Bila saya relate dalam journey bisnes saya, Betul. macam saya mistik mula-mula kan, kalau cerita. Lepas tu saya disedarkan yang saya perlu ada guide, ada mentor, ada coach. Dan bila dia dah berjaya, successful, pegang kau pegang dia betul-betul. Sampailah saya nak jadi country head masa saya that company tu. Masa tu lah, pasal saya ada orang yang guide saya pegang dia. Dia cakap apa pun saya ikut. Sebab saya belajar from that lesson. Kau jumpa orang yang dah biasa naik gunung, macam pakcik tu, kau ikut je lah. Kan? Kau tak nak je lah ikut. Tapi kau ikut je, sebab dia dah biasa naik. Itulah contoh balik kepada The Power of Sifu ni. Yang sangat relate dengan kenapa bila saya belajar agama tu, kemudian saya betul-betul cari orang yang memang arif, betul-betul faham, betul-betul mahir. Macam belajar Al-Quran juga. Saya make sure siapa orang yang macam saya mengaji ni. Background dia macam mana, macam Ustaz Ashraf Ayub mula mengajar saya. Dia bukan jalan-jalan, bukan kena-kaling lah orang kata. Kan? Dia tajwid dia, dia punya sanad dia apa semua. Jadi bila saya belajar Ustaz, saya nak perbaiki lagi. So kita make sure. Sebab saya nak make sure dan saya tak ada belajar banyak. Saya macam, okay Ustaz, dulu saya belajar, sekarang saya nak refresh. Ustaz dia sibuk, saya tak sempat. Jadi Ustaz kat sini jadi saya macam mana sekarang saya nak perbaiki. So saya kena mula balik. Kan kita start balik dengan Fatihah Baqarah. Saya tak berhenti di mana saya berhenti. Ustaz saya start balik. Saya baca, Ustaz dengar. Betul kan? So saya kena restart. Jadi itulah proses dia, The Power of Sifu ni. Dan satu benda tentang Sifu ni juga adalah guru yang bagus dan dia kenal kita, dia tahu behavior kita. Dan bila dia tahu behavior kita, dia boleh sesuaikan keadaan kita dengan strategi atau keadaan cara kita belajar. Allah kalau Ustaz nak experience macam tu. Kan? Dia tahu kita. Dia tahu kita. Kalau kita down, dia tahu kita down. Kalau kita rasa macam dah lari otak kita ni, dia tahu, sini, come back. Tu maksudnya dia kenal kita. Wallahualam. Masya Allah, terima kasih banyak Dok. Itulah memang penting dalam setiap kehidupan kita, dalam bidang perubatan kita ada, dalam bidang perniagaan pun penting, dalam bidang agama pun penting. Sebab kalau tidak, kita akan sangka kita buat benda tu betul. Kita sangka kita dah buat yang terbaik. Tapi sebenarnya dia tak ke mana. Ataupun mungkin jalan yang salah. Ustaz pernah tengok belakang Ustaz? Direct? Tak pernah. Pernah tengok belakang direct? Tak pernah. Berapa biji tai lalat kat belakang. Kalau tengok pun kena tengok cermin. Betul. Tak mudah. Betul. Atau orang lain kena tengok kan? Betul. Itu maksudnya kenapa kita perlukan orang lain. Betul. Yang tengok kita. Sama dengan driving. Kita ada blind spot. Kan? Yang kita driving ada tempat kita tak boleh nampak belakang. Kita perlukan someone else untuk beritahu kita, ini ada blind spot ni. Bahaya ni, ini ada gap ni. Dan contoh ketiga saya nak bagi adalah hari ni semua orang guna Waze. Guru bagi saya mentor yang bagus dia umpama Waze. Dia dah tahu dah depan ni sempang, depan ni apa, ada roblong. Kau ikut je. Kalau kau tak nak ikut Waze, kau ada masalah nanti. Tu. That's why konsep saya mengajar, saya guna konsep mentoring kita adalah konsep saya adalah sangat pegang kepada konsep mursyid. Konsep mursyid ni adalah didikan fasa demi fasa. Betul. Proses demi proses. Macam arwah mursyid saya mengajar saya bertahun-tahun, bukan sehari. Sampai satu masa dia kata kau tak selesai lagi ni. Kau tak selesai. Sampai satu point, baru boleh apa next step. Dia tahu. Dia lebih tahu keadaan kita. Dia boleh tahu cara kita fikir, emosi kita, kat mana kita. Bila mursyid bawa kita ke another stage, sampai kepada destinasi naik gunung ni tadi, utama dia. Saya pernah sampai pada point tu, dia cakap sampai dah gunung, dah puncak ni dia. Umpamakan macam tu lah, macam dengan dia dah selesai. Dan aku kena pergi cari guru lain tentang apa benda pula. Itu umpama dia lah. Dia meninggal di dalam benda. Okey, panjang kita cerita-cerita ni. Ni malam terakhir. Terima kasih kepada semua sahabat yang join daripada. Terima kasih, betul. Daripada semua yang istiqamah tiap malam, committed sama dengan keluarga. Mudah-mudahan setiap malam yang kita doa-doakan ni jadi saksi. Allah jadikan disaksikan semua benda ni jadi saksi untuk kita nanti insya-Allah dalam alam kubur, di alam barzakh, di mahsyar, yang kita pernah istiqamah buat sesuatu. Semoga dia jadi barakah dalam hidup kita.
Dan semoga semua doa you all, apa hajat you all, semua orang yang menonton ni, semua orang ya Allah, angkatlah doa kita semua, doa anda semua. Kalau ada kesulitan ke kepayahan ke, mudahkanlah. Allah tu maha kaya, Allah tu maha hebat, dan dia boleh bagi kemuliaan kepada siapa saja. Janji kita yakin dengan kehebatan dia dan kita pegang pada kehebatan dia dan Rasulullah SAW. Kalau kita tak lari daripada dua ni, kita hidup kita penuh dengan Allah dan Rasul, insya-Allah hidup kita tak akan susah. Kalau susah pun dia hanyalah sekadar nak tengok kita punya keyakinan. Dan saya fikir dengan kawan saya, kenalan saya ini meninggal hari ini, saya sangat sedih sebenarnya. Saya sangat sedih sebab saya fikir pada hari yang saya meninggal. Wallahualam bila, tapi saya sangat sedih. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita. Kita tak tahu macam mana kehidupan kita tu sebenarnya pada pengakhiran tu lah yang menjadi dia punya apa Ustaz? Penentu ending dia. Kan? Kita boleh kata aku buat baik dunia ni, hidup ni, tapi pengakhiran tu wallahualam bahaya ni. Kan? Ada orang kita nampak jahat je tapi pengakhiran dia baik. Yang kita nak adalah ketika ni pun baik, insya-Allah pengakhiran kita pun baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan semoga Allah angkat semua ni dan terima sedikit amalan kita ni menjadi amalan yang diterima, dia berkati, dan sebabnya Allah bagi keampunan pada ibu bapa kita, pada diri kita, keluarga kita, keturunan kita. Allah pelihara kita. Kita tak boleh minta siapa pun kecuali dia untuk pelihara kita, insya-Allah. Dan minta maaf, saya minta maaf seandainya ada salah silap kami sepanjang kita buat sesi bacaan Ratibul Atas ni. Kalau ada salah silap, kekurangan, minta maaf, dan doakan mudah-mudahan Allah berikan kita semua ni kesihatan untuk lalui ibadah bulan Ramadan ni, laluinya dengan baik, dapat keampunan ketika Ramadan. Dia adalah bulan yang kita sepatutnya sangat menambah masa kita. Semalam kita pasal masa. Kita kena tambah credit hour kita dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Selain daripada kita buat aktiviti apa yang kita buat untuk kelangsungan hidup, insya-Allah juga untuk manfaat orang lain. Dan saya juga nak berpesan tentang the power of sedekah. Panjang sikit saya punya pesanan hari ini. The power of sedekah. Zakat satu perkara kita mesti buat, dan sedekah. Perbanyakkanlah sedekah di bulan Ramadan. Perbanyakkanlah sedekah. Banyak sangat amalan besar dalam sedekah ni Ustaz. Terlalu banyak rahsia dia. Tadi kita baca surah Al-Baqarah kan? Pasal sedekah. Macam mana Allah gandakan 700 kali. Ganda atau lebih. Kemudian Allah bagi double. Minimum double dalam setiap apa yang kita buat. Jangan takut untuk keluarkan duit untuk bantu, beri orang. Tak boleh bagi orang. Kita tak boleh keluar mudah kan. Kita cari macam mana cara kita boleh bagi orang yang susah kawasan kita ni. Mungkin berikan beras ke, beri voucher untuk dia beli ke. Jangan takut keluar duit untuk sedekah. Kalau ada orang susah, walaupun kita susah, walaupun kita tak senang. Sebab Allah suka orang yang bersedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin yang bersedekah. Betul. Kan saya rasa ada hadis kan. Walaupun tak ada apa-apa, tapi apa yang dia ada ni dia boleh share. Walaupun sikit, walaupun RM1. Ramai orang bukan ada RM1, lebih dari RM1 Ustaz. Sedekah ni power dia sangat luar biasa. Kita selalu nak macam-macam, tapi kita tak nak bagi dahulu. InsyaAllah Allah panjang bahasa. Terima kasih banyak Dr. Ustaz, ada seorang pesanan? Itulah, saya pun nak ucapkan minta maaf di atas segala kesilapan kalau ucapan saya ada terguris mana-mana perasaan. Dan juga saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada staff Richwork yang banyak membantu. Saya punya pembimbing juga Tuan Hafiz Jasmi, pengetua saya dalam Spire. Lalu terima kasih kepada semua staff Richwork yang sentiasa high energy untuk membantu. Moga-moga Allah balas mereka dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Moga Allah jadikan ini sebagai amalan jariah buat mereka dan juga untuk Dok dan untuk saya. Dan moga-moga Allah SWT permudahkan setiap kesulitan yang dihadapi oleh para penonton, para sahabat. Dan mudah-mudahan kita kena ingat, apapun kesulitan kita, pasti akan ada sinar kebaikan penghujung pada kemudian harinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu sahaja. Dia Ustaz sebut pasal staff Richwork ni tadi. Betul. Kita mudah je duduk depan ni dan mengaji. Kan? Yang lain pun duduk senang, dia pasang dan mengaji. Tapi di belakang tabir ni sebenarnya Tuan Hafiz, tim di belakang tabir Richwork 38 malam. Actually PKP ni dia orang bekerja lebih keras. Betul. Walaupun di rumah masing-masing secara online, kita berusaha nak support ramai orang. Daripada mula PKP berlaku, ramai usahawan yang
panik. Sampai sekarang kita every day, every day kita pun dah tak tahu dah orang ni cuti hari apa. Sebab dia kat rumah, kita pun tak tahu macam mana nak arrange. But every day they've been working, every night kita ada program, sampai malam, siang pun kadang kita ada program secara online. And I think they deserve, Allah tambah gandakan mereka ni keberkatan dalam hidup mereka. You know, mereka really sacrifice family mereka untuk organize semua. Nampak mudah Ustaz sebenarnya tak mudah. Sebab kita connected sana sini secara online, technical problem, a lot of issues. Kita senang cakap apa ni tak dengar apa ni. Mereka kat belakang tu berusaha nak pasang macam mana speaker daripada langit aja nak pasang. Internet hang, dia marah kita. Marah dia orang, padahal internet hang tu dia punya internet, dia marah pula. Dia bersyukur kan. Tapi sangat luar biasa staff Richo, masya-Allah. Saya pun cakap mudah Allah gandakan mereka insya-Allah. Itu berkatan dalam apa yang dia buat, ini jadi amalan kepada mereka. Dan terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa insya-Allah.